Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Salam sejahtera, salam malam, salam isyak. Live TikTok daripada Taman Muda Ceras. Ini nak sentuh tercetus daripada soal ada ni perayaan agama Jepun ke? Agama Shinto lah ya. Apek pernah pergi ke Jepun 3 kali. Ada kawan-kawan di sana, dan orang Jepun ini dia istimewa sikit dan pelik sikit, iaitu mereka lahir sebagai agama Shinto, kahwin sebagai agama Kristian, dan mati dalam agama Buddha. Contohlah, bila saya pernah dijemput oleh kawan Jepun untuk hadiri majlis perkahwinan dia di Tokyo, dan mereka mesti ada secara barat, secara Kristian, iaitu berpakaian macam cara barat. Yang perempuan tu dengan cara yang putih, dengan dia punya belakang tu skirt panjang, dengan ada adik-adik perempuan memegang jubah di belakang, lelaki tu pakai coat, tie, ya, dan mesti ada seorang padri di depan membaca dia punya aku janji kahwin, sehingga maut kita berpisah. Jadi upacara itu dalam keadaan macam gereja di Jepun, tetapi mereka bukan Kristian. Inilah peliknya Jepun. Budaya seks mereka pun lain. Jepun ini amat taat kepada pemimpin ketua. Kalau saya bincang dengan mereka apa-apa, mereka tak akan buat keputusan dan rujuk pada ketua. Dia punya taat kepada ketua terus sangat. Mereka kerja, Jepun ini kerja 12 jam sehari. 12 jam sehari. Saya kenal orang Jepun dan mereka sendiri pun merungut terlalu ketat budaya kerja sana. Dan bila saya kat negeri Jepun, saya tengok bila makan di restoran ke apa, yang peliknya, wanita akan duduk keseorangan. Mereka kurang berkahwin, terlalu kuat kerja. Dan saya paling ramai kawan Jepun lelaki yang bujang. Lain tempat, ramai yang kahwin. Nak cari lelaki bujang calon untuk muslimat kita cukup payah. Ya. Tapi di masyarakat Jepun ramai tak kahwin. Kenapa? Saya pernah tanya seorang bujang Jepun kawan saya, dia seorang manager di sana, umur dia 30-an, pertengahan. Saya tanya dia, ada girlfriend ke? Dia tak kahwin, ada girlfriend ke? Dia kata ada, pernah ada. Jadi kenapa tak kahwin? Putus, dia kata. Putus hubungan. Kenapa putus hubungan? Terlalu sibuk kerja. Perempuan tu putuskan, terlalu sibuk kerja. Lepas tu saya kenal juga perempuan di sana, wanita di sana. Ada satu umur 30. Dia cukup suka saya boleh musafir seluruh dunia, dan saya ajak dia sebelum dia kahwin, kerana dia kata boyfriend dia tidak mau travel, tak boleh speaking English, tidak ada pasport, dan dia sedih. Jadi dia nak musafir kali terakhir sebelum kahwin. Jadi dia ambil berapa hari datang ke Malaysia. Saya jemput dia. Saya dan isteri saya masa itu meraihkan dia pelawak ke Penang. Dia tunjuk cara buat sushi. Dia pakai kimono. Lepas tu dia balik. Dah kahwin, dah beranak. Kerana semua manusia sama. Mereka nak travel. Okey, sekarang isu Ondori ke apa ke, yang Menteri Agama mengeluarkan kenyataan tak boleh hadir kerana ada soal pindahan roh. Ini isu pindahan roh lagi. Bermakna kita sekarang troll agama lain. Beberapa hari lepas kita troll agama sendiri. Ada seorang tuan guru kata, dia sebut tentang pemindahan roh. Kisah kononnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu boleh berpindah roh kepada cucu cici dia. Ini satu yang mengelurukan, satu troll terhadap agama sendiri, satu kecelaruan. Dan apek pula kontroversi sihir itu tak ada. Datuk Ustaz Kazim Elias pula menegur saya cara baik untuk supaya saya boleh bertemu beliau, dan beliau akan cuba yakinkan saya bahawa sihir itu ada. Ini dalam proses
Tetapi saya nak sebut ialah kita tengah troll agama sendiri. Jadi kita pula troll agama orang lain. Kita kata agama orang lain tak boleh sebut kalimah Allah misalnya. Kita sebut kita tak boleh hadir agama orang lain, nanti kita jadi macam mereka. Ya. Tapi bagaimana pula tentang agama kita? Kita juga troll agama sendiri. Kita juga ada cabaran dalam agama sendiri. Kita ada masalah khurafat yang berleluasa, masalah syirik, masalah ketidakyakinan tauhid, masalah ceraru mazhab di kalangan kita. Apakah kita suci dari hujung rambut sampai hujung kaki? Apakah kita berhak untuk berbicara tentang agama orang lain? Ya, saya tahu kita lakum dinukum waliddin, bagi orang agama lain agama dia, bagi kita kepercayaan kita. Tapi soalannya, kepercayaan agama kita ni macam mana? Apakah kepercayaan agama kita ni jelas? Kita yang sendiri dalam, saya dah memeluk Islam, saya tahu banyak perkara rahsia dalam agama Islam di kalangan umat Islam sendiri yang tidak semestinya amalan kita, kepercayaan kita menurut kehendak agama itu sendiri. Contohnya, satu hadis, umat Islam akan pecah 73 kumpulan. Umat Yahudi pecah 71 kumpulan. Umat Nasara pecah 72 kumpulan. Umat Islam pecah 73 kumpulan. Dan hanya satu kumpulan saja boleh selamat. Yang lain sesat. Bagaimana itu? Apa itu tunjuk? Kita troll agama kita sendiri. Sebenarnya Nabi troll paling besar agama kita. Ya. Okey, ada apa-apa pesanan? Tidak ada. Saya teruskan. Jadi tuan-puan, ini satu seruan bagi kita umat Islam, peluang, kerana kita ada kitab. Agama lain tak ada kitab suci. Mereka ada kitab suci. Hindu ada Bhagavad Gita, Buddha ada Upanishad, Veda, Kristen ada Bible, New Testament, Ibrani, Yahudi, Bani Israel ada Torah, Pentateuch, 5 kitab, the 5 books. Kita panggil Pentateuch dalam bahasa Inggeris, dan bahasa Quran Torah atau Taurat. Ya. Dalam bahasa Hebrew dia panggil Torah. Tapi kita saja mengaku kitab kita ni suci sesucinya kerana tidak ditulis dengan tangan manusia. Bukan diilham kepada manusia. Dia bukan hadis kursi. Dia adalah kalimah Allah secara langsung. Filum mahfuz, tapi daripada kalam Allah yang qadim, yang tidak dicipta. Dia adalah kalam Allah sendiri, kata direct daripada Allah, direct daripada source. Ini cukup istimewa pada diri dia sendiri. Memikirkan bahawa ada satu kitab, Al-Quran. Hanya Al-Quran, kalam direct yang tak berubah. Tak ada kitab lain boleh mengaku diri tak berubah. Dan kitab ini sampai sekarang, 1443 tahun hijrah ke 44 tahun hijrah, masih yang sama. Masih dalam keadaan yang sama. Dan dalamnya Allah sebagai pengucap utama, first party. Parti ini kalau insurans parti pertama, bukan pihak ketiga. Dalam Bible ada pihak ketiga. Menurut Matthew, menurut Mark, Luke, John, menurut Saul, Paul, pegawai tentera Rom yang bertaubat, memperjuangkan Kristian, membawa Kristian kepada Roman Katolik. Semua ada verasi. Islam sepatutnya ada verasi. Islam sepatutnya bukan saja salah, bukan saja sahih, sesahih-sahihnya sepatutnya hanya satu versi saja Islam. Kerana sudah ada Quran, mana boleh ada versi lain? Mana boleh bercanggah? Tetapi umat bercanggah. Sebaik saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, umat Islam sudah berpecah. Semasa zaman Abu Bakar Siddiq, dah ada kumpulan tak bayar zakat. Terpaksa Abu Bakar Siddiq mengisytiharkan perang. Perang betul. Akan bunuh sesiapa yang tak bayar zakat. Balik berkabilah dan berpuak-puak. Berlaku pembunuhan khalifah-khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab dibunuh waktu solat subuh. Sayyidina Uthman dibunuh. Ya, lepas itu menuntut darah. Balik kepada jahiliah Arab. Perpecahan. Sayyidina Ali dengan Aisyah sendiri dan perang Siffin dan perang Jamal. Muawiyah menuntut supaya dibalas dendam. Sayyidina Ali enggan.
Bila Sayyidina Ali dah tak ada, dilepaskan kepada anak dia Hasan, Imam Hasan radhiyallahu an. Muawiyah mendesak, menuntut, memaksa, dan Imam Hasan terpaksa menyerahkan khalifah dan berpindah ke Damaskus. Di sanalah turunnya hadis-hadis Nasara yang banyak kerana ada pengaruh daripada Kristian Suriah di Damsyik, di Syams. Ini lebih kurang sejarah umat Islam, tetapi kitab Quran tetap sama selama 170 tahun. Tidak ada tafsir Al-Quran. Tafsir Ibn Kathir datang selepas 170 tahun. Doa yang membentuk Allahumma selepas 170 tahun. Kutub ini, kamus leksikon bahasa Arab dekat 200 tahun kemudian baru datang. Ini adalah sejarah Islam. Tapi sedihnya, ramai daripada umat Islam sendiri jahil. Maka betullah hadis yang nyatakan umat Islam ni pecah 73 kumpulan. Kita tak heran. Saya tak heran. Saudara pun tak heran. Kita sendiri baca Fatihah pun tak tahu makna dia. 99%. Ini bukan salah kita. Ini bukan salah nenek moyang. Bukan salah ibu mengandung. Tapi somebody mesti bertanggungjawab. Salah satu daripada kita mesti bertanggungjawab. Mesti ada satu kumpulan menyuruh kepada makruf, melarang daripada mungkar. Ada berlaku kemungkaran di kalangan umat kita, iaitu kita dah makin jauh. Orang kata makin jauh. 42 tahun Islam. Masuk Islam. Dah 42 tahun perempuan. Setiap tahun saya dengar ucapan yang sama di khutbah masjid. Ucapan yang sama dalam muktamar. Ucapan yang sama dalam simposium dan seminar Islam. Ketamadunan Islam. Banyak ulama, banyak alim, banyak jemaah menyatakan, oh dulu Islam hebat. Oh dulu Islam, oh kegemilangan Islam. Islam memerintah dunia. Islam paling hebat dalam sains. Islam paling hebat dalam ilmu. Islam paling hebat dalam matematik. Islam paling hebat dalam abjad. Islam paling hebat dalam astronomi. Islam paling hebat mengira kebulatan bumi dan bumi yang mengelilingi matahari. Tentang cakrawala. Umat Islam terbuka kerana yatafakkarun, sentiasa berfikir, sentiasa kepada hak. Tapi hari ini semua orang berucap yang sama, oh sekarang kita jauh, kita perlu kembali kepada Quran dan Sunnah. Saya dengar ayat menyuruh kita kembali kepada Quran dan Sunnah sejak tahun 80. 81 ucapan yang sama. Tahun 90, 10 tahun kemudian ucapan yang sama. Kita lemah, dulu kita kuat, kita lemah iman, kita perlu keluar 3 hari. Bertahun-tahun seruan yang sama. Tapi tak berubah keadaan. Oh tak apa, kita tunggu Imam Mahdi. Daripada dulu lagi saya dengar, kita tunggu Imam Mahdi. Baik, kita tunggu. Sementara itu kita buat apa? Kalau Imam Mahdi datang, kita nak buat apa? Adakah kita bersedia? Tunggu punya menunggu, harap punya mengharap. Hidup masih dalam fantasi. Saya panggil fantasi dan halusinasi. Khayalan dan khurafat. Masa silap mata, bukan ahli sihir. Kerana Nabi Musa tak pakai sihir. Ahli silap mata Fir'aun kata ini bukan sihir. Ini bukan silap mata. Dan Allah tak main sihir. Allah tak perlu main sihir. Allah is Allah. Allah tak perlu mukjizat. Kita baca balik ayat-ayat mengenai mukjizat. Allah isytiharkan dan Nabi mengiktirafkan bahawa dia tak ada mukjizat. Dia tak tahu diri dia apa akan berlaku esok. Orang musyrikin, orang boleh tahu awak ni Nabi. Mesti orang datang waktu malam ketuk pintu awak. Ya Nabi, Ya Rasul, berikanlah saya satu ayat jampi. Mereka minta ayat jampi daripada Nabi. Sekarang merata kita minta ayat jampi dari Tok Guru sampai Bomo. Tapi zaman Nabi, Nabi yang paling tinggi. Nabi, kita baca semua hadis sahih. Tapi mana pergi tubuh badan Nabi? Mana pergi orang itu sendiri? Kita panggil, kita sama macam agama lain. Nabi dia sudah tak ada. Mereka menulis apa yang Nabi mereka kata. Mereka menyimpan suhuf-suhuf, hadis-hadis disahihkan, diisytiharkan sebagai emas, bernilai. Tapi tubuh badan yang mengucap tu siapa? Nabi itu siapa? Adakah kamu terfikir dia tu siapa? Dia orang yang biasa? Kita pun ada yang mengaku dia ini boleh disihirkan. Siapa orang begini yang berjalan di pasar, yang kena tombak boleh tercabuk gigi dia berdarah, yang dibaling batu di Taif berdarah daripada kepala dia sampai kepada tumit.
Ada kala kita mengagungkan dia, ada kala kita menyaksikan dia maksum, ada kala kita mempelekehkan dia. Astaghfirullahalazim. Ini pendapat saya. Dan pendapat saya ada asas. Kerana saya hidup kalangan kamu. Saya tahu amalan kamu. Dan saya nak mencerminkan amalan kamu sekalian. Walaupun kamu dalam denial, menafikan. Oh, kita tak begitu. Oh, kita jangan begitu. Kita ni rasa bila mati esok. Kita kalau masuk neraka pun sekejap saja. Bahala Allah mencabar Al-Quran. Mana surat perjanjian kamu dengan Allah yang kamu masuk neraka sekejap saja. Oh, itu kepada musyrik kita kata. Kita sentiasa berpusing, berpivot kita kata. Pivot tau, pivot. Mengelecek. Memberi alasan. Bukan kena pada saya. Ini ayat semua kena pada orang lain. Saya lebih suci dari anda. Kita semua termasuk saya berfikiran demikian. Kita semua hanya mengutuk orang lain. Hanya troll orang lain. Diri sendiri tak salah. Suci dari hujung rambut sampai hujung kaki. Inilah keadaan kita. Ini keadaan kita tak berubah dan tak akan berubah. Tak ada siapa boleh ubah kita. Tak ada siapa boleh ubah kita. Kerana kita sendiri tidak mengaku pun kesalahan diri sendiri. Tidak mengaku pun kelemahan diri sendiri. Tahu apa nak buat. Dalam surah 102 surah Al-Baqarah mengenai sihir Harut dan Marut, ada disebut kamu membeli sihir itu yang tak ada. Kamu membeli sihir itu, kamu tahu kamu bayar untuk tak ada. Baca ayat itu balik. Daripada Al-Quran kita yang agung, yang Al-Karim, yang tinggi, yang cahaya, yang Furqan, membezakan hak dan batil. Tak ada hadis lain boleh membezakan hak dan batil. Al-Quran saja diisytiharkan. Huda, Nur, Furqan, Mizan. Hukum, hikmah. Nabi sendiri orang minta ayat jampi. Nabi jawab apa? Dalam Quran. Saya tidak tahu apa akan berlaku pada saya esok. Ayat-ayat yang saya disuruh sampaikan adalah ayat Allah. Saya tak boleh lengahkan atau lambatkan atau sembunyikan atau lembutkan. Saya hanya postman. Saya hanya, itulah JNT lah. Post laju. Dia kena post laju, bukan post laju ni. Dia kena post laju. Saya lambatkan, saya lembutkan, saya sembunyikan. Allah isytihar ayat Quran sendiri. Apa akan berlaku kepada kamu, wahai Nabi, kalau Rasul, kalau awak berlaku demikian? Nabi jawab apa? Saya akan dimatikan. Allah kata, awak akan dimusnahkan. Bukan dimatikan. Dimusnahkan seteruk-teruknya. Nabi Isa tak berani. Nabi Isa ditanya oleh Allah, apakah kamu panggil manusia mengambil kamu sebagai anak Tuhan dan ibu kamu sebagai isteri Tuhan? Nabi Isa jawab dalam Al-Quran, Subhanaka, Maha suci engkau. Engkau memegang uratku dan nyawaku dan jiwaku dalam tanganmu. Tak mungkin saya terlepas ayat yang semikian. Engkau lebih tahu. Aku boleh dimatikan situ juga. Itulah makam para anbiya. Tetapi kita sudah menterbalikkan agama. Seperti agama-agama lain. Kita kata agama lain sesat. Tapi bagaimana amalan kita dalam agama kita? Kebanyakan kita hanya duduk dalam majlis ilmu. Bukan lagi majlis ilmu. Majlis seronok syok sendiri. Feel good generation. Merasa seronok. Dengar ini, dengar itu, ketawa. Dengar mengutuk orang, rasa bangga. Apa nak bangga mengutuk sesama bangsa sendiri, agama sendiri? Apa nak bangga? Saya dah tengok cukup banyak majlis yang mata saya sendiri. Sedih. Saya geling kepala. Boleh kamu semua berpecah belah. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bukan hadis. Dia bukan kata Nabi. Dia bukan kata agama lain. Dia agama kamu sendiri. Agama kita sendiri. Kalimah suci kitab kita. Bolehkah kita benarkan agama kita, umat kita dipecahkan begitu saja? Tak malukah kita? Tak malukah kepada Cina Mualam? Tak malukah kepada orang bukan Islam? Tak malukah kepada orang Jepun? Ya, Sultan, baginda Sultan Selangor memberi kata dua titah kepada Menteri Agama kerana memang kuasa dia agama.
menyatakan tidak. Dia membalikkan keputusan Menteri Agama supaya tidak dihalang orang untuk bukan pergi meraih, berhadir diri dan menyaksikan beza antara agama dan budaya. Orang kita tak faham budaya dan agama. Orang kita pukul rata. Orang kita bila kata Quran dan Sunnah, apa keperinciannya? Sunnah bukan satu perkataan. Sunnah adalah satu tali yang panjang, tarikat yang panjang, jalan yang panjang. Bila kita sebut syariat, banyak perkara. Bila kita sebut fiqah, banyak perkara. Kalau tidak banyak perkara, takkan setiap malam kita belajar fiqah. Takkan tak habis-habis kita belajar fiqah. Takkan tak habis-habis kita belajar tauhid. Agama ini boleh panjang, berleret kalau mau. Bukan mudah dalam satu ayat. Yang kita sentiasa guna untuk pukul rata semua benda. Oh kafir. Oh syirik. Sendiri tak pernah tujukan. Ya. Budaya orang kita tak tahu beza. Jadi saya di sini malam ini, saya di Selangor ini cerasnya, saya beritahu, saya stand by titah Sultan Selangor. Saya sokong titah baginda Sultan Selangor. Saya faham titah dia. Dan saya, kalau boleh saya akan hadiri majlis itulah. Saya tak tahu majlis itu kat mana. Tapi saya cerita ini secara sokongan moral. Saya ajak diri kita ni, bukan suruh buka minda. Agama sendiri kaji dulu baik-baik. Ya. Bila dulu ada isu kontroversi kalimah Allah, tengok apa berlaku. Tengok apa berlaku. Oh, kalau agama lain sebut Allah, orang kita akan hilang keimanan. Seolah keimanan kita ini begitu rapuh dan bukan lagi daripada Allah SWT. Bukan lagi kita memahami kalimah kita sendiri, tauhid kita sendiri. Begitu rendah ke ilmu kita? Susah sangat ke Islam. Saya sebagai seorang Cina mu'alaf memeluk Islam. Saya nak beritahu semua orang, tak kira Islam ke tak Islam, Cina ke Melayu ke India ke Iban ke Kadazan ke Serani ke Jepun ke pendatang ke orang putih ke orang hitam, Islam ini terlalu mudah. Islam ni straightforward, straight to the point. Tapi kita yang buat berbelik-belik. Kita yang datangkan masalah. Kita yang menenggelamkan Islam. Sehingga Islam sekarang selam. Islam bawah tanah. Islam at the bottom. Umat Islam berpecah. Politik dia nombor bawah. Tentera dia paling tak ada. Negara semua berpecah. Ya? Macam mana nak bersatu? Imam Mahdi tak boleh satukan. Kalau Imam Mahdi ada, semua sultan kena istihab bubar. Semua orang kena berhijrah. Boleh ke? Orang kata boleh. Awak tahu tak berapa orang sudah isytihar diri ni Imam Mahdi? Dan berapa sudah dibunuh dan ditangkap oleh pihak berkuasa? Ya? Awak masih lagi dalam fantasi. Fantasi tak apa, berhayal tak apa. Syekh Sufi saya kata, awak mabuk dalam Allah tak apa. Awak gila dalam Allah tak apa. Ini gila dalam dunia. Dunia sendiri. Ya? Matias Chan cakap, lancapan intelektual. Bukan akal pun, bukan intelektual pun. Hayalan. Ada apa poin? Ini fitnah masa tu sangat dahsyat. Waalaikumsalam. Maaf, banyak poin saya terlepas pandangan. Saya nak patah balik sikit. Ni pasal mata apek ni Fatul Usil lah, tak nampak lah apa nama ni. Okey. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak perlu nak tunggu Imam Mahdi, yang perlu ialah perbanyakan amalan. Okey, tak ada orang akan argue. Tapi yang saya suai di sana, ilmu yang tepat. Ilmu Islam yang tepat. Ya? Macam kereta, dah tune betul-betul. Ini berterabur enjin kereta ni. Macam mana nak laju? Tak bersatu pun enjin tu. Kebanyakan membaca surah Al-Kahfi untuk mengelak tipu daya Masih Dajjal. Beritahu saya makna ayat pertama surah Al-Kahfi. Beritahu saya makna ayat ke-10 surah Al-Kahfi. Bukan saya nak uji. Masalahnya, saya duduk bersama membaca surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi. Tapi bila saya tanya makmum, saya tanya imam. Masa saya di Gelam Patah, kampung Tikam Duku Tiram apa? Tak tahu makna. Malik Yaumiddin tak tahu makna. Saya terpaksa ulang ni. Sorry lah brother. Sorry sister.
I have to repeat this lah. If you do not know the meaning of your own verse, kitab you sendiri, surat cinta kepada Tuhan you sendiri, you tak tahu dia punya makna, what's the use? What's the use? Apa gunanya? Awak punya kitab sendiri, awak punya surat sendiri, awak punya SOP sendiri, awak tak faham. Awak turut saja. Surat cinta kepada kekasih kamu datang dalam bahasa Jepun. Ini agama Jepun, bahasa Jepun lah. Apa awak buat dengan surat bahasa Jepun tu dari kekasih kamu, surat cinta? Yang kamu cintai ke tak cintai? Kamu pergi tampal. Dalam bahasa Jepun tu, kamu tengok. Ini surat cinta ni. Ini suci ni. 1444 tahun. Suci ni. Lalu ada orang Jepun datang, aku panggil dia. Awak Jepun? Boleh tak baca itu surat untuk saya? Dia baca dalam bahasa Jepun. Awak tak faham. Oh, sedapnya lagu bahasa Jepun ini. Kenapa tak tanya dia, boleh tak terjemah kepada saya dalam bahasa Melayu saya? Cari seorang penterjemah dalam bahasa Melayu. Sekarang Quran ada penterjemah dalam bahasa Melayu. Tapi kita tak baca, kita agungkan dalam bahasa yang kita tak faham. Padahal ayat Quran turun bermaksud, jika kita tak buat dalam bahasa Arab, turun dalam bahasa Arab, hantar Nabi bangsa Arab, bagaimana kamu nak faham? Punya simple punya explanation. Kerana ayat Allah, ayat mubin. Very simple. No complicated. Mungkin love story orang kita, orang muda ni complicated konon. Love story dengan Allah, not complicated. Not complicated at all. Ya? Okey. Apek. Mana Amoy dalam gambar? Amoy mana? Tanya saya soalan yang tak penuh. Waalaikumsalam, Ahmad Muhammad bin Johari, Encik Azim, Encik Izu. Sedangkan sebelum keluarnya Imam Mahdi, fitnah masa tu sangat dahsyat. Saya dengar sudah 40 tahun, 2 tahun tuan. Jadi sekarang soalnya, what are we going to do about it? Perbanyakan amalan membaca, okey. Elak tipu daya. Membaca berapa banyak surah Kahfi tak boleh elak tipu daya kalau kamu tak tahu itu tipu daya macam mana. Awak tak tahu ini maksud surah Kahfi macam mana. Mereka dan orang tua mereka tidak tahu mana bukti ini. Bukti. Proof. Fakta. Tak ada. Itu maknanya. Betul tuan. Ashabul Kahf pergi Kahf. Baca surah Kahf. Adakah mereka prep? Adakah bawa ni pedang Damaskus ke? Ada bawa Maggi Mee ke? Mereka bawa anjing saja. Betul tuan. Sana kata sini salah, sana salah, bid'ah, sini sana. Ini macam lah. Soal panji hitam. Panji hitam. Islam pecah kerana orang-orang yang belajar agama tinggi-tinggi itu sendiri. Ayat bergantung tu. Habiskan ayat tu. Mereka menjajah agama. Okey? Itulah keadaan dia. Itulah keadaan kita sekarang. Jadi, itu sajalah apa yang nak sampaikan. Nanti apa akan download dan upload ke YouTube supaya orang boleh ulang tayang. Ini strategi apa nak sampaikan dalam TikTok, YouTube, Facebook. Setakat ini, lebih 1 bulan masih tidak ada pengharaman. Masya Allah, Allah lindungi sokmek saya. Ya, apa pun nak pandai sikit lah. Ucapan itu mesti beralas. Jangan sebut Ivan ... Jangan sebut COVID ... Jangan sebut pandemik palsu. Selamat kau. Jangan ganggu penjagaan bil pagar. Awak selamat. Ya, jangan sebut Bill Gates, sebut bil pagar. Bill Gates tak faham. Ya, sebut dalam bahasa Melayu. Ya. Jadi setiap hari, setiap malam, apa akan ketuk pintu hati umat kita supaya sedar, bangkit, bersatu. Selagi dia tak bersatu, tak hebat umat ini. Awak hebat, hantam orang, awak keseorangan. Ya, pelis satu negeri, lain negeri sunyi. Macam mana nak buat? Tapi kepada saya, wasabi, hujam mereka lebih kuat. Maaf cakap. Awak nak tuduh saya wasabi tak apa. Tapi saya tak setuju wasabi menghantam sunni. Saya tak setuju. Pasal saya mazhab Maliki. Ada benda saya ikut, ada benda saya tak ikut. Kerana saya ada mazhab. Macam bab anjing. Maaf, ini mazhab Maliki yang sah. Mazhab Abu Hanifah tak terima semua hadis. Dia tapis hadis.
Dia periksa hadis. Mana bercanggah dengan ayat Quran dan bercanggah dengan akal. Ini bukan kata saya. Ini kata-kata alim Abu Hanifah. Ya? Cuma fikir. Imam Syafi'i anak murid yang paling baik Imam Malik. Macam mana banyak daripada fatwa-fatwa dia berubah. Yang dikatakan U-turn. Mesti ada ulama-ulama Syafi'iyah lepas tu. Kita perlu cek balik sejarah. Ini penting. Ada orang kata sudah-sudahlah apa asyik kutuk-kutuk. No. Kalau enjin itu tak jalan, kita mesti cari mekanik. Tak boleh kata sudahlah janganlah buka bonet. Sudahlah jangan tukar bateri. Sudahlah jangan tukar air. Sudahlah jangan masuk minyak. Sudahlah jangan masuk angin. Tutuplah stesen-stesen minyak semua. Kenapa asyik ulang alik dalam stesen minyak? Ini keadaan kereta kita. Keadaan kereta kita sudah berat. Sudah nazak lah orang kata. Problem. Masalah kita masih syok lagi. Pakai jubah, pakai serban. Bukan sunnah. Masuk masjid, kuncikan masjid. Ikut SOP kononnya, menjaga agama kononnya, depan Allah akan terkejut. Pertama agama Ibrani akan terkejut. Bukankah kita kaum pilihan Allah? Allah isytiharkan lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab. Lepas tu kaum Nasara terkejut kerana mereka syirik kepada Allah. Lepas tu kaum Islam yang pecah 73 kumpulannya, 72 itu terkejut bahawa mereka sudah ada perantara antara Tuhan dan mereka. Mereka tidak lagi tahu maksud ayat Quran mereka. Sekian saja. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum. Kau nak sambung? Sebelah orang lah. Aku nak tidur lah. Besok sini ada jalan tertutup. Jalan tak ada kenderaan. Jalan kaki. Cuci mata, boleh jalan-jalan. Pasal tak ceras ini. Tamu muda ceras. Pandan, kamu pandan. Berbasikal. Apa kena cari basikal. Okey? So, saya harap tuan-puan semua sihat belaka. Jangan tergoris hati. Jangan tergoris hati. Jangan bagi bisikan syaitan menang. Jangan bagi syaitan ini gembira. Kita sendiri kena cekal. Bila kita sebut, memikirkan tafakur. Kita bila bangun, kita diri, kita duduk, kita lanting, baring, kita memahati langit dan bumi bermana senantiasa berfikir atas tanda Allah. Tengok makanan, tengok langit, itu terfikir tanda Allah. Kena saya sendiri bukan selalu fikir tanda Allah. Saya mengaku syaitan menguasai diri saya 99% waktu. Terfikir ini, terfikir dunia, terdengki sini, terdengki sana, tertarik kecantikan dunia, terpesong oleh kehebatan kemewahan dunia, bangga kita boleh TikTok. Itu pun satu dosa juga. Tapi kita kena menyucikan setiap tindakan kita. Kita kena bersama. Selagi kita tak bersama tuan-puan, selagi itu kita tak boleh isytiharkan apa jua kebanggaan dan kemenangan. Kita tak ada hak untuk cerita tentang agama orang lain. Pasal kita amalan dalam Islam tu tak ada. Apa ada? Sembahyang seorang sah ke? Beramalan seorang-seorang sah ke? Ini berpecah merata. Berapa ribu masjid-masjid. Belum lagi kira Indonesia. Saya pergi Indonesia, subuh satu jalan azan 5 tempat. Macam yang berlaku di Bali, satu jalan 10 tempat kuil ibadat berhala. Kita sudah ikut amalan agama lain, kita kutuk agama lain, kita ikut amalan agama lain. Seolah buat satu masjid sini, surau sana, musola sini, masuk syurga. Tak boleh jemaah itu berpecah. Ini hukum daripada Wasabi. Ustaz Husaini beritahu saya, satu bandar, satu masjid. Betul juga. Satu haj saja mana boleh ada dua haj. Walaupun berapa puluh juta orang bagi sekali masuk. Ini kekuatan Islam. Payah. Senang Islam. Tapi orang yang tak tahu, orang tua mereka, orang tua kita tak mau faham. Jadi kita kena faham lah. Ada orang suruh sambung besok. Kalau besok ada sekian sajalah. Terima kasih semua. Hari Sabtu ni, besok Ahad tapi itulah yang saya sampaikan itu tentang masalah agama Jepun, Tita Sultan Selangor, dan pendapat saya, pendirian saya akan upload di
Jadi kalau lagi panjang lagi susah downloadnya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.